Teruskan jaga diri anda. Assalamualaikum. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing. Cepatlah. Ya saya Hari Raya. Wow, Fadil Fuad. Awak sudah masuk Hari Raya. Sorry saya. Stop. Sorry. Potong full. Tunggu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata, dah ku kirimkan kasih di angin lalu. Semoga kan hilang rasa rindu di harimu, kesal di kalbu. Maafkan daku kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya, hari yang bahagia. Kerana tugas pada negara, dan semoga kekal sejahtera. Ku harap di kau gembira di samping ayah serta bunda. Untuk keluarga tercinta, ku ucapkan selamat Hari Raya. Dengarlah sayang, aku hulurkan pengganti diriku. Semoga kau akan terhibur selalu di dalam suasana Hari Raya. Terimalah dengan rasa bangga. Ku harap di kau gembira di samping ayah serta bunda. Untuk keluarga tercinta, ku ucapkan selamat Hari Raya. Dengarlah sayang, aku hulurkan pengganti diriku. Semoga kau akan ceria selalu. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Hari ini Hari Raya ketiga. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana sudah meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Ya, Assalamualaikum untuk semua dan moga-moga telah pun bangun, bermaya dan juga mencipta kebahagiaan sendiri dalam norma baharu yang kita tak pernah jangka sebelum ini, tapi kita dah sesuaikan diri. Moga-moga ada rahmat, ada cahaya, ada suatu kebahagiaan yang muncul untuk diri anda. Dan kami seperti biasa MHI akan terus menemani anda hari ini, memberikan warna-warni pengisian, perkongsian dan apa jua sebagai maklumat kita bersama.
bersama. Nah, pastinya bukan kita berdua saja hari ini, saya Nafis Raya dan juga rakan tugas kita yang kini berada di lokasi untuk memberikan kita gambaran yang terkini bagaimana perjalanan trafik, keadaan trafik di salah satu plaza tol di mana kita ingin tahu dan melihat bagaimana sebenarnya tahap kepatuhan rakyat Malaysia berdasarkan kita mengubah persepsi beraya ni dengan duduk di rumah, menjaga keselamatan, penjagaan sosial. Jadi ini yang kita akan tekankan. Pada masa yang sama juga banyak pengisian yang cukup menarik hari ini. Ya, dan juga kita pun sedia arif bahawa tak lagi dibenarkan ziarah ataupun pengunjung. Betul. Dan tinjauan juga dapati tak ramai pun sebenarnya yang dah di lebuh raya yang berani untuk rentas negeri. Mungkin ada jugalah kes-kes yang dilaporkan, tapi nampaknya semua dah pun sedia arif. Mungkin tinggal segelintir sahaja yang mungkin ialah tak tahu apa yang berlaku pada mereka. Tapi didoakan semoga semuanya selamat, patuhi arahan, dan kita sedang berjuang pada saat yang amat getir. Ramadan yang sebulan berlalu dianggap sebagai azimat untuk melakukan apa jua perubahan demi kebaikan bersama. Kita doakanlah semoga lepas ini ada sinar baru yang muncul sebab ramai kita faham semua yang ada yang tertekan duduk di rumah terlalu lama. Sebab bukan ada saja terutamanya. Semua orang, tapi kita kena bersama-sama dalam kesusahan ini. Kita bersama-sama dalam keadaan ini. Jadi jangan risau, kita juga ada seorang tetamu kita yang akan bersama kita, dikatakan co-host jugalah ya, yang akan nak bersama kita dan kita akan perkenalkan pada sekarang ini Cik Balkish Sumundorhan. Assalamualaikum. Okey, silakan Balkish. Selamat Raya, Kish. Okey. Tak boleh kita macam ni. Betul. Okey. Hari ini nampak semua warna pink ya. Lah, sedondonlah kita. Jadi itulah Balkish sebagai langsing ya. Memang kuasa ni membantu tak? Itulah tadi dia tegur kan. Sama juga. Ulang balik teguran. Cantiklah awak hari ni, dia macam ni. Gitu. Jadi macam mana raya tahun ni? Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat tahun ni saya dapat beraya bersama dengan anak-anak. Alhamdulillah. Okey. Sebab dia orang kata saya daripada mula sampai akhir nak kena teman ni. Tak apa, kita ada banyak masa kita nak dengar macam mana kita dengar cerita Kish ni terpisah dari anak dekat lebih 40 hari. Kita sebagai bapa ni kalau biasa terpisah dari anak tu 2-3 hari pun dah rasa macam dah tak keruan, ni apatah lagi 40 hari ya. Macam pengalaman saya memang dengan anak ni sentiasa berkepit. Ya. Di sekolah je saya akan bawa dia orang pergi. Anak umur berapa? Yang pertama tu 11, yang nombor 2 tu 6 tahun. Oh, okey. Yang 6 tahun tu sikit kena concentrate lah penjagaan kesihatan dia. Okey, baik. Kita simak juga tentang kisah kehidupan dan sebagainya. Baik, sekarang kita nak meninjau kisah yang meruntun hati. Ya. Bagaimana seorang kanak ni ajaiblah sebab dilahirkan ketika ibu sedang koma. Ya. Dan tidak pun setahun. Bagaimana raya dalam keadaan yang mati sukar ini. Wartawan Izzuan ada laporan. Mari kita saksikan. Kakak dia? Syahdu di pagi Syawal. Kasih suami terhadap isteri tidak berbelah bagi. Semuanya bermula hampir setahun lalu. Kamariah Arwah koma setelah menghidapi ketumbuhan di bahagian kepala. Berusia 45 tahun, Fairul Hafizi Rahim meluangkan majoriti masanya demi isteri tercinta. Dari segi jaga dia tu dulu kita banyak kena duduk dekat dengan dia lah sebab dia tu banyak kena tengok dia nak buat kohok sebab kita nak saksian apa. Jadi lah ni dia ada perubahan lah. Mana dia pun tidaklah teruk nak apa kohok, nak buat kohok dia tu. Kadang-kadang tu kita tengok pun macam kadang dia pun nampak macam nak senyum kadang-kadang dia duduk dengan anak kan. Adalah perubahan tu. Terlantar hampir 3 minggu di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, Kelantan, Kamariah juga dikabarkan hamil 2 bulan ketika itu. Ya nak itu tu. Nak kohok. Perkembangan dia tu alhamdulillah lah bertambah molek lah sikit. Sebab dalam segi keadaan dia tengok pun boleh tengok lama. Dia tidur pun tidur dengan cara molek dah. Syukur pada Yang Esa, Farah Hanis Fairul Hafizi
cahaya mata keduanya selamat dilahirkan melalui pembedahan. Turut mendapat perhatian ahli keluarga, Raja Nur Azila Raja Embong sering membantu penjagaan anak-anak saat Fairul fokus menjaga Kamariah. Perkembangan dia masa mula-mula tu macam kanak-kanak lain, bayi-bayi lain, cuma dia lambat sikit lah. Negak, untuk negak gapo. Lepas tu, tapi dia boleh tapi lambat sikit lah sebab dia baby prank kan. Biasanya abah dia lah buat gitu kat ibu dia. Abah dia ambil dari rumah pergi kat ibu dia. Gitu je lah. Saya jaga mula-mula balik hospital berusia 21 hari. 21 hari, lepas tu sampai sekarang ni lah saya jaga dia. Sehingga umurnya 6 bulan, bayi istimewa ini diberikan susu badan daripada 3 orang ibu susuannya. Pembesaran dia tu alhamdulillah dia tak ada mengalami masalah demam-demam apa, dia okey, alhamdulillah tak ada masalah. Jadi kesihatan dia tu molek lah. Dugaan menimpa, diterima Fairul dengan hati yang reda. Demi isteri tercinta, Fairul akan terus berjuang untuk melihat Kamariah sihat seperti sedia kala. Pedomanku hati harimu, moga ketenangan. Gambaran utuhnya semangat kekeluargaan, satu hubungan di antara keluarga walaupun ibunya masih keadaan macam tu, tapi mungkin berkat doa dan juga kasih sayang di antara keluarga itu yang memastikan anak kecil bayi itu terjaga sehingga kini. Baik, anda bersama kita, selamat pagi, Assalamualaikum. Anda bersama kita MHI Raya hari ini, dan di segmen kali ini mendekati dan juga mengenali macam mana sebenarnya perjalanan Balqis sendiri melalui hari-hari PKP sebelum ini tanpa anak di sebelah tu. Mungkin nak kongsikan sikit macam mana permulaan dia, macam mana boleh terpisah tu? Panjang ceritanya kan. Tapi pada saya rasa semua orang ada pengalaman masing-masing, tapi saya sangat-sangat bertuah. Di peringkat awal tu kita terpisah alasannya sebab kita pergi bercuti sekolah awal sekali. Tapi saya usaha berpatah balik, tapi masa tu keadaan terlalu jam. Nak masuk ke Singapura tu agak susah, sukar. Jadi saya ambil pilihan untuk patah balik. Anak kat Singapura. Okey. Lepas tu kita start PKP, saya dah mula resah, gelisah. Lepas tu saya pun memang ada masalah kesihatan, asma, ada lemah jantung. Lepas tu saya sakit. Tapi saya tak sedar sebab kita terlampau risau kan. Jadi bila saya dapat tahu temperature saya terlalu tinggi, saya kena pergi check, dan beberapa hari awal PKP tu saya dah kena diarahkan untuk buat swab, test COVID. Kat situ lagi saya dah mengelabah, dah sorang-sorang, dah side drive, dah menangis-nangis, semua macam-macam lah dalam emosi tu, dah terganggu teruk dah. Lepas tu saya menjalani proses lah. Quarantine dekat rumah. Jadi masa tu kuarantin pun berseorangan lah? Berseorangan. Mula-mula peringkat awal tu sepatutnya 14 hari. Tapi COVID yang stage pertama, dia akan ada beberapa stage kan. Walaupun kita sihat, dia tetap test lagi sekali. So nak tengok kita betul-betul clear. So saya kuarantin 14 campur dengan 5 hari lagi lah. Macam tu. Jadi secara berperingkat lah kan sebenarnya. Kita dengar risaunya, kita nak pasti dengan anak-anak kita terjaga dan sebagainya. Pasti bukan satu yang mudah untuk seorang ibu maupun bapa untuk lalui. Mungkin kita nak meninjau dan bertanya khabar kat rakan kita di sebelah sana sebenarnya. Dia juga seorang bapa kepada 4 anak orang dan pasti mempunyai pengalaman sendiri melalui Ramadan dan sebagainya. Kita raya sekali bersama anak 4. Apa khabar Daddy of 4? Raya Raya. Okey. Itulah memang kita sedia Arif kebiasaan baru. Jadi memang saya tak buat apa-apa persiapan pun dari segi beli baju ke, beli apa pun memang tak ada. Dan kebetulan pula tahun ini banyak sekali terima orang beri kuih raya
kan. Kita tak kunjung munjung, tapi ada orang dengan kemudahan yang ada, ramai yang menghantar secara dalam talian, menghantar secara berdepan kuih-kuih raya semua. Jadi tak masak apa-apa yang istimewa, tak buat apa-apa sekalipun persediaan, sebab kita pun memang dah dalam fikiran memang dah bersedia untuk sesuatu yang baru yang benar-benar kita jangkakan sekali. Malah disebabkan kita dah terlalu biasa berada dalam rumah, bila keluar sekalipun nak beli barang pun kita rasa macam tak selesa. Bila terpatikan dah mula ada tempat yang memang ramai orang untuk membeli persiapan akhir buat persiapan Syawal. Jadi saya lihat semua orang dah faham tentang apa yang perlu mereka lakukan. Malah ada yang berhenti kenderaan, beli barang dan terus pergi. Tak ada pun yang melepak-lepak tepi jalan. Ya. Semua orang sedia arif. Kalau nampak lemang tu, berhenti bijak cepat, beli dan pergi. Tak ada ruang langsung untuk mereka ni melepak ke, memang tidak ada. Jadi kita pun ucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia yang betul-betul patuh, yang betul-betul merancang bagaimana pergerakan anda di luar. Terutama kita lihat, saya tak perasan pun ada yang bawa anak kecil ke keluar sebab mungkin masing-masing pentingkan keselamatan ketika musim yang penuh dengan hujan ini. Dan nanti insya-Allah kita akan dapatkan gambaran bagaimana pula di tempat lain. Mungkin macam tadi Sofia sebut anak 4 kan. Jadi itulah dia. Bagi yang mungkin dah matang, maksud saya yang 6 tahun, 8 tahun, kita dah biasakan mereka untuk bangun awal. Malah anak saya semalam pun menangis pukul 6.30. Ya ke? Sebab kita kenapa tak kejut dia sahur. Mungkin dah ada kelazatan bangun sahur tu. Dah terbiasa bangun pukul 5. Jadi dia marah-marah sebab menangis-nangis kenapa tak kejutkan pukul 6.30. Soalan Cik Mas dia tanya duit raya ada tak? Itu dah mungkin sebab anak saya pun umur macam tu kan. Jadi dah terlupa pun tradisi duit raya tu. Ya. Saya menarik tertarik sebab tersemat kuatnya mesej dan pengajaran selama Ramadan tu dan anak-anak sekalian memang senang nak fahamkan. Jadi bagaimana pula bagi anda berdua sebagai ibu bapa yang berpengalaman ni bagi tahu anak tu raya kita berbeza sedikit sebab kita melalui PKP, tak boleh nak beraya mengunjung kan. Macam mana tu Fatri? Itulah dia, kita hanya kena biasakan raya tu tengok TV supaya ada suasana. Sebab jiran-jiran pun sunyi sepi kan. Semuanya jiran saya memang ada warga emas, jadi mereka terpaksa banyak dalam rumah. Kita kena ceritakan, beritahu, okey. Dan kita juga nak dapatkan gambaran bagaimana pergerakan sekarang pagi ini yang kita sedia hari bahawa ini dah Syawal yang ketiga. Kawalan pergerakan rentas negeri dihantar langsung dari Plaza Tol Gombak. Apa yang berlaku? Masihkah ada yang sedang berjuang saat akhir mencuba nasib untuk ke Sempadan Selangor Pahang contohnya. Wartawan ataupun pengacara kita rakan tugas Hanif bersedia untuk berikan bayangan saat pukul 8 pagi ini apa yang berlaku di sana. Silakan Hanif untuk laporan yang berikutnya. Terima kasih rakan tugas Fitri Yahya yang berada di studio bersama dengan Sofia. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang baru sahaja bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Salam Aidilfitri daripada kami dan pastinya sangat berbeza, sedikit berbeza pada pagi ini kalau mereka berada di studio. Seperti yang diketahui, saya berada betul-betul di Plaza Tol Gombak, antara kawasan yang kerap menjadi tumpuan pastinya ketika musim perayaan. Bukan saja Hari Raya Aidilfitri, saya pernah juga berada di sini ketika melaporkan berkenaan dengan keadaan lalu lintas ketika sambutan Tahun Baru Cina. Tetapi kali ini pastinya sangat berbeza. Kita tahu memang sudut pandangnya adalah perayaan yang sangat berbeza. Tetapi memang betul-betul berbeza kerana di sini kebiasaannya bermula daripada 2 ke 3 hari ataupun menjelang Hari Raya Aidilfitri pastinya sangat sesak, apatah lagi pada pagi Syawal yang ketiga ini. Tetapi seperti yang boleh diperhatikan, kita saksikan kami berada di sini bermula pada jam 7 pagi tadi. Memang tiada banyak kenderaan yang melalui jalan ini seperti yang telah pun diarahkan, dan ini mungkin kita boleh jangkakan, tapi mungkin juga antara perkabaran baiklah bahawa sebenarnya rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang berasal ataupun ingin pulang ke Pantai Timur benar-benar mematuhi. Dan hasil daripada perbincangan bersama dengan pegawai-pegawai dan juga anggota yang telah pun berada di sini menjaga keharmonian dan juga pergerakan trafik di sini, mereka mengatakan bahawa kebanyakannya memang patuh pada arahan. Dan setakat Sekatan Jalan Raya yang berada di sini, kami berada di jalan yang menuju ke ibu kota, dan sebelum ini ada juga Sekatan Jalan Raya yang jika ingin keluar daripada ibu kota ke Pantai Timur. Tapi setakat yang dilakukan hanya lebih kurang 3 kompaun sahaja yang telah dikeluarkan. Dan kebanyakan mereka yang melalui jalan ini dikabarkan bukanlah ingin pulang ke kampung, tetapi antara mereka yang terpaksa bertugas, yang terpaksa menggunakan lebuh raya ini mungkin perlu melalui satu jalan yang sama di sini. Termasuklah jalan yang dikatakan seperti jalan tikus ataupun jalan yang tidak perlu melalui tol di sini. Tetapi menariknya Sekatan Jalan Raya ini dilakukan ataupun
barisi dengan kekuatan anggota lebih kurang 11 hingga ke 15 anggota pada satu-satu masa, dan pada ketika ini sebenarnya mereka sedang bertukar shift. Ada juga anggota yang masih lagi terpaksa berada di sini daripada Sekatan Jalan Raya pada malam tadi. Dan menariknya, boleh juga kita katakan kerana difahamkan daripada statistik yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, pastinya di bahagian pantai timur, Kelantan, Pahang dan juga Terengganu tiada kes baharu, dan ini mungkin antara faktornya bahawa kepatuhan yang ada. Jadi syabas kita ucapkan, dan sebentar saja lagi mungkin kita boleh mendengar berkenaan dengan apa taklimat dan juga perkembangan terbaru daripada sini di Sekatan Lebuh Raya di Plaza Tol Gombak. Dan itu mungkin sahaja yang boleh kita sampaikan, dan kalau kita saksikan juga memang mereka sedang melakukan antara pemantauan yang sepatutnya. Kita mungkin boleh kembali ke studio terlebih dahulu. Kita bersama sebentar saja lagi kembali kepada anda, Sofia, di studio. Silakan. Baik, terima kasih Hanif kerana memberikan gambaran yang terkini bagaimana sebenarnya perjalanan trafik. Nampaknya orang kita memang jenis yang patuh. Syabas diucapkan kepada anda yang masih sehingga ke hari ini berjuang untuk duduk di rumah, untuk kurangkan interaksi dengan orang awam dan sebagainya. Kerana inilah mungkin dikatakan resepi untuk kita betul-betul menang menentang COVID-19 ini. Baik, saya nak bertanyakan, kita berborak tadi kan, kita nak tahu sebenarnya perspektif seorang ibu melalui Ramadan, masa PKP Raya, masa PKP, kita masih melawan COVID-19, dan mungkin pendekatan nak bagi tahu anak tu, bagi dia faham tu agak berbeza anak ke anak kan. Dia macam bagi Kish bagaimana, macam mana nak ajar tu, okey tahun ni kita bersederhana, macam mana? Daripada sebelum raya sampailah raya, saya kena ingatkan anak saya jangan pegang. Jangan pegang mana-mana, jangan bercakap dengan orang, jangan buat benda-benda, banyak benda yang saya kena bagi diorang ingat dekat fikiran diorang tu. Kita sekarang ni mana-mana ada kuman, macam itulah. Tapi yang seronoknya, alhamdulillah tahun ni anak saya yang nombor 2 tu, walaupun umur 6 tahun, puasa penuh. Alhamdulillah. Kan? Sampaikan semalam kita orang borak-borak pasal puasa 6. Kena puasa. Dia macam tu. Tak apa, bolehlah, janji dapat duit raya. Okey. Berbezalah dengan anak yang besar tu. Anak yang besar tu, kita cakap dia faham. Yang kecil ni dia tak faham sikit. Cuma bertuahnya saya, anak saya dah terbiasa kita beraya di rumah-rumah keluarga angkat, kampung-kampung keluarga angkat saya. Sebab saya dekat Semenanjung ni, saya memang duduk seorang. So, nak pula dah jadi ibu tunggal ni, merayap rata lah kan. So, diorang adalah juga tanya, okay, kita raya kat siapa, kita balik kampung siapa, macam tu. Tapi sepanjang tu saya dah explain dekat diorang, memang kita tak boleh ke mana-mana. Cuma budak-budak ni dia tak faham PKP tu apa, kenapa kena duduk rumah, kenapa tak boleh main mercun depan rumah pun tak boleh, macam tu. Baik. Jadi disiplin ibu pun main peranan juga, sebab kita tunjuk berdasarkan example ataupun kita menjadi role model anak kita kan. Baik, kejap lagi nak tanya pula macam mana sisi lain perjalanan kerjaya dan kerjaya Kish pula. Dan sebelum itu kita ingin mewawarkan kepada anda semua bersempena dengan Hari Raya tahun ini, pastinya istimewa, banyak program yang dibawakan oleh TV3 khas untuk anda. Antaranya adalah program 999 khas Aidilfitri, yang pastinya kali ini kita akan meninjau bagaimana perjalanan ataupun pengorbanan mereka di Barisan Hadapan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dalam memastikan keselamatan kita sepanjang-panjang daripada PKP 1 sehingga sekarang. Di antara pengisiannya cukup mantap. Kita akan lihat antara perkongsian kisah 5 anggota trafik yang dirempuh sebuah lori, penugasan ATM di kawasan PKPD, kawasan yang begitu bahaya, dan juga antara liputan di kawasan zon-zon merah. Ini yang kita akan tampilkan kepada anda yang akan datang pada hari Khamis ini jam 4 petang hanya di TV3 999 khas Aidilfitri. Ingat, jenayah membawa padah. You ke pengacaranya? Kan nampak lebih kurang je. Barisan Hadapan, pengorbanan jasad dan jiwa. Apabila kita kerja dalam pasukan keselamatan, prioriti bukan lagi keluarga. Saya dengar orang menjerit, saya pun toleh. Dia hentam saya melambung. Well, ini yang kita sign up lah. Dan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Inilah kali pertama sebenarnya Angkatan Tentera memasang kawat duri ataupun konsentrasi wire ni di kawasan bandar, di kawasan perumahan. Secara fizikal dia lain, tetapi kalau kita lihat daripada aspek konsepnya kan lebih kurang je. Cuma satu nampak, satu tak nampak. 999 khas Aidilfitri.
28 Mei, 4 petang, hanya di TV3. Walaupun jauh beribu batu, namun hatiku tetap padamu. Senyuman mesra, bingkisan rindu dalam kenangan utuh selalu. Duhai sayang, cintaku sejati, kenangan mesra lalu mengusik hati. Indah niat mesra yang tercipta, kenangan mesra lalu mengusik jiwa. Biar bertahun dalam kembara, paduan jiwa, cinta bertahta, damai setia, lukis di dada, menanti cita, sinar bahagia. Dengar beduk berbunyi, sayu bergema di subuh sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada ilahi. Suara azan mengalun, terdengar sayu memecah sunyi, memohon restu dengan bakti kepada ilahi Tuhan Maha Suci. Terdengar suara takbir memuji nama ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Terdengar suara takbir memuji nama ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya
gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Okey, itu dia suara takbir versi baru oleh A. Rozaini yang memberikan cahaya dan warna untuk anda pada pagi ini. Dan kita akan sambung berbincang untuk meninjau bagaimana kalau dulu MHR kita makan ketupat, kemudian kita ada kemah-kemah dan sebagainya. Tapi kali ini berbeza sebab kita di suasana yang amat baru dan kita kena sesuaikan adaptasi. A. Rozaini dipersilakan bersama kita. Okey. Dan sebenarnya kita membawakan juga artis Otai, Datuk Hatan bersama kita hari ini untuk berkongsi pengalaman di warna yang begitu meriah, Datuk. Raya tak raya. Ya, okey. Okey, tahun ni di Kuala Lumpur sajalah, ya. Di Kuala Lumpur saja. Dan terkejutlah dengan satu benda yang baru kan. Hari raya orang tak datang kan. Oh, hilang. Adalah datang tapi macam kat rumah kena bagi nama. Benda tu yang agak sulit jugalah. Luar kebiasaan. Kita beraya di Maliga Syahdu lah. Baik, artis baru A. Rozaini. Oh, kenal dengan dia dah lama dah. Pak Kintan. Pak Kintan, macam mana tahu Pak Kintan? Itulah ada peminat setia MHI. Ai dari Muar memberitahu. Alamak. Ya. Terkelu dia. Terkelu dia. Itu nama timbangan ya. Timbangan kampung. Dah bersedia ke sebenarnya dari segi mental, fizikal semuanya bila sebut tentang raya 2020? Kita bayangkan dulu macam meriah kan yang akan happening sebab 2020 kan. Mungkin tahun ni, hari ni pun mungkin ada yang jangkakan, mungkin ada yang patutnya walimah kan, kahwin-kahwin. Tapi hari ni senyap sunyi, semua dalam rumah je. Pernah tak terbayangkan macam ni? Tak pernah terfikir dan tak pernah dibayangkan dalam keadaan boleh bukan Malaysia saja tapi satu dunia. Mengalami itu, memang saya sendiri pun terkejutlah ini. Ya, bila ada saya tengok komen anak muda lah kan, macam sendu, hambar kan, macam mana nak melawan semua tu. Saya tengok kalau anak-anak muda lah kan, biasa di sebelah kampung, saya duduk di kawasan kampung. Mereka boleh biasakan diri jugalah dengan norma yang baru ni. Itu dia. Macam tu anak makin besar, saya ingat dah Adam umur Adam dah 22, going to be 22 lah. Okey, dah pun berduit semua kan. Jadi macam mana melihat inilah perubahan yang drastik lah hidup ni. Bijam celik anak dah dewasa. Itu norma-norma hidup. Daripada kecil dia akan besar, tapi dia besar depan mata tu kita. Tapi Adam seorang yang sangat independen. Independen yang tak menyusahkan. Dia cari duit dia sendiri, dia buat dia punya muzik, jadi dia tak tahu dia dengan dunia dia kan. Dia dengan muzik dia, hip hop, dia suka macam saya. Layan kan je lah kan. Jadi dia seorang yang ada sangat berdedikasi tinggi lah dia. Masa zaman muda 80-an ya, Datuk dah rasa semua tu kan. Macam mana kalau dapat pemimpinan baru MHI mengetahui bagaimana meriahnya waktu itulah tahun 80-an awal 90-an. Meriah dari segi apa? Hari raya? Hari raya. Dengan dulu peminat kan kirim kad raya. Saya rasa tahun ni sekarang semua pakai WhatsApp. Okey. Sekarang digital platform kan. Tapi saya rasa kemeriahan hari raya dulu lagi bagus. Pasal kita kalau dulu kita balik kampung, anak buah tak ada sibuk main telefon. Sekarang kita kalau ada hari raya, semua orang duk layan phone. Jadi kemeriahan raya itu dah kurang kerana dunia makin biadab. Oh, itulah dia. Kan? Itu kenyataan yang pedih tapi kita kena terima realiti lah. Kan. Tapi itulah realiti dia. Habis semayang tak sempat salam dengan nenek lagi. Semua dah begitu kan. Oh, okey. Tapi dekat Instagram tu nampak meriah kan. Hakikatnya itu wayang aja. Itulah. Itu dia. Pedas tapi benar. Datuk pernah tu macam mana pengalaman terima kad raya berguna-guni kan? Tak sempat balas semua tu. Dulu kita kalau syarikat rekod pihak PR
Dia bekerjasama untuk membalas. Dan kalau dulu syarikat rekod, kalau yang dia tahu yang banyak, kadang-kadang recording company macam Warner, dia sediakan kad yang untuk artis membalas. Jadi benda tu tidak, mungkin ada satu dua yang tinggal, tapi most of semua dibalas. Ya, okey. Rizani ada berapa terima kad raya tahun ni? Tahun ni saya tak ada terima. Oh, okey. Tak macam tahun-tahun yang lepas peminat hantar ke rumah kan. Kad raya, jadi terasa juga meriahnya tu. Ya. Tapi tahun ni rasa yalah, nak katakan yalah, dalam keadaan yang mengejutkan tu satu dunia, sesiapa pun yang melalui perayaan, tak kira apa agama pun melalui fasa ni memang mengejutkan jugalah. Mengejutkan lah. Okay, kita ada terima pemanggi yang pertama untuk hari ini di MHI nak berkongsi keceriaan di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Yes. Puan Kamaria. Assalamualaikum. Puan Maria. Ahmad Fitri Yaya. Ya, saya. Selamat Hari Raya. Sama juga untuk kita. Akak peminat awak semua. Peminat Datuk Atan, peminat Ramli. Rozaini. Rozaini, sorry. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Ya, okay, macam mana hari raya ketiga ni? Ada bersedia untuk masak apa-apa ke yang istimewa? Masak biasa-biasa je. Siapa dalam rumah? Semua ada? Berdua saja. Berdua? Oh. Berdua, semua tak balik. Oh, kalau berdua je masak apa biasa? Anak bongsu masak mi kari. Mi kari. Kak Ya masak nasi kerabu. Oh, Ajin ya? Okey, baik. Ucapan untuk siapa agaknya? Silakan. Ucapan kepada anak yang berada di Johor Bahru. Daripada anak yang berada di Putrajaya. Di Singapura juga menantu. Ya. Dan kepada anda bertiga lah. Datuk Atan, Ahmad Fitri Yaya. Kak Ya peminat setia Fitri Yaya. Oh, terima kasih. Tak pernah miss. Everyday setiap pagi tengok Selamat Pagi Malaysia. Okey, terima kasih. MHI. Okay, terima kasih Kak Maria. Ya. Assalamualaikum. Itu dia menentang kebiasaan baru. Okey. Baik, tadi saya dah sebut tentang itulah lagu Datuk Maligah Syahdu, my favorite song. Jadi untuk melawan rasa syahdu tu apa yang Datuk buat? Melawan rasa syahdu hari raya ni. Hari raya. Saya sedih, memang sedih kerana kita memang tak boleh balik kampung. Tetapi ada satu benda hakikat dia yang kadang kita hidup ni wujudnya perkataan redha tu kan. Jadi kita kena redha. Benda ni semua ujian. Semua orang merasa ujian ni, bukan kita Malaysia je. Jadi saya anggap benda ni satu ujian. Saya explain dengan mak saya explain dengan semua. Adik-beradik pun faham, kita faham. Jadi benda tu kita berjalan dengan smooth lah. Pasal kita rasa macam ni redha. Mak tu nangis tapi dia macam dia faham bila kita explain. Okey, itu dia. Jangan lupa untuk kita saksikan telefilm Raya Validasi. Antara ringkasannya, Nina dan juga Muna sering bersaing sama sendiri di media sosial untuk melihat siapa yang lebih mendapat pengikut paling ramai dan menjadi tumpuan. Namun persaingan itu tanpa sedar telah membongkarkan sikap dan siapa mereka sebenarnya. Saksikan kesudahan dalam Validasi jam 10 pagi nanti dengan barisan pelakon seperti Syah Zikir, Farah Nabila dan juga Aiman Tino untuk anda di Syawal yang ketiga di TV3 bersama kami. Okey, baik. Saya pun semua pasti ramai teringin nak dengar suara Datuk Atan. Tak apa, nantilah kita berkongsi sesuatu. Tapi Lia Romba dah bersedia untuk gegarkan pagi Syawal kita. Silakan. Takbir di subuh hari menjelang sudah Aidilfitri, tapi hamba
musafir diri ke sana sini, membawa diri ayah, ibulah malah pergi menyahut seruan ilahi, tinggal hamba seorang diri, tiada siapa ingin hampiri. Oh Tuhan yang Maha Kaya, hamba menangis di pagi raya. Aidilfitri, hari bahagia, tapi hamba dilanda derita. Pusara, ayah dan juga ibu, di pagi bahagia hamba kunjungi. Dengarlah ini ratapan anakmu, hamba musafir di Aidilfitri. Tadi Liramba Baskers, musafir di Aidilfitri, dan pastinya Liramba Baskers akan bersama kita sehingga ke penghujung rancangan. Bagi anda yang baru saja bersama kita, pastinya kita ingin berterima kasih kepada anda kerana meluangkan masa. Kau boleh nak tanyakan sikit kat Liramba Baskers ni? Boleh tanya soalan? Apa khabar setakat ni? Macam mana Ramadan ke raya sepanjang PKP ni, ada perbezaan besar tak? Macam mana? Ramadan kali ni sebenarnya kita bersedia untuk rasa lama dalam Ramadan. Kan sebab kita rasa kita di rumah kita akan rasa lama kan, tapi instead kita rasa sekejap kan. Rasa macam tiba-tiba je dah raya. Kan? Saya kan saya seorang je rasa macam tu, tapi sebenarnya kita mungkin lebih fokus untuk hari-hari yang datang. Betul. Ni kita macam rasa cepat pula Ramadan ni kan. Betul. Daripada segi yalah shows berkurangan sebagainya, macam mana tu, nak kongsikan sikitlah dari sisi tu. Sebenarnya apa pun bagi saya lah, kalau apa pun kita buat dalam dunia ni, kerja apa pun rasanya yang penting preparation kot. Ya, betul. So sebab kita dah tahu benda ni akan jadi, so kita dah prepare awal untuk maybe option lain untuk cari, untuk survive. Betul. Alhamdulillah. Solution. Kau je sebut dengan Kish tadi macam mana agaknya cara untuk melalui hari akan datang dengan keadaan yang bersedia kan. Tapi nanti kita bincang sikit lagi. Sebab kita ada pemanggil di talian. Dengan kabarnya Kish daripada Johor, ya? Orang Johor. Johor. Encik Zainal, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Zainal? Boleh kongsikan? Alhamdulillah. Ada ucapan untuk rakyat Malaysia, rakan tawanan keluarga yang sedang menonton Malaysia hari ini sekarang? Silakan. Saya sebagai seorang bakal tentera, kepada pesara-pesentera yang bekerja ataupun tengah bekerja sekarang ni, Zainal ni asal di Kampung Pilih, Rembau Negeri Sembilan. Oh, Nogori. Dan duduk di Kawasan Tinggi Johor, isteri orang Kawasan Tinggi Johor. Jadi, untuk pengetahuan, Pak Zainal dah hilang penglihatan dah 13 tahun. Sekarang ni mendengar radio, TV itu je lah. Jadi ucapan saya pada adik-beradik saya yang berada di Kampung Pilih, Rembau
9 saya sama-sama isteri saya Khadimi mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin adik-adik saya yang ada di Alimah binti Ahmad, Borhan Ahmad, Abdul Rahman Ahmad, Abdul Razak Ahmad, anak saudara Ruhaya Muhammad dan kawan-kawan saya dalam tentera dia mendengar ni. Saya ucapkan terima kasihlah ada menghubung saya. Saya tak boleh ke mana lah. Walau tak PKP pun saya tetap macam ni juga. Ya. Apa pun Cik Zainal jaga diri elok-elok. Terima kasih sebab tengok Malaysia hari ini. Ha? Apa dia? Roma ni sikit je lagu. Oh, nyanyi. Boleh nyanyi. Roma takbir di subuh hari menjelang sudah Aidilfitri, tapi hamba musafir diri ke sana sini membawa diri. Wah, terima kasih. Terasa Cik Zainal. Syahdu je rasa tu Cik Zainal Ahmad. Saya dari Johor. Ahmad Petri ada tak tu? Okay. Ada. Baik, sebelah sana. Orang kampung dah atas ni dah balik ke? Ada tu ha. Tu Atan pun ada tu. Donga tu ha. Okey, Cik Zainal terima kasih. Salam pada Datuk Baik, betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul tadi kita bawa pun kita macam berjauhan dan sebagainya. Tak jauh sebenarnya kalau kita fikirkan dan mungkin mendengar lagu-lagu yang begitu syahdu ni kan. Betul. Baik, kita ada banyak lagi pengisian selepas ini kan. Tapi kita akan berehat seketika. Teruskan menonton Malaysia Hari Ini, Raya Hari Ini. Kami dari keluarga Banting ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Rahman, wartawan 999 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terutamanya kepada mak saya Zainab binti Idris yang berada di kampung di Negeri Sembilan dan juga ahli keluarga lain. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Tahun ini kita raya di perantauan, tahun depan insya-Allah beraya bersama. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Aidilfitri dari Rantau Panjang Kelang. Ismailiza, Adi Izlan mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua keluarga di Negeri Sembilan dan di mana jua berada. Stay safe, stay at home. Kita jaga kita. Bye. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, selamat Hari Raya maaf batin kepada semua ahli keluarga yang berada di Tanjung Karang dan juga di kawasan dalam negeri Selangor. Saya Zainal mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf batin kepada semua saudara mara dan sahabat-sahabat andai. Assalamualaikum. kami Impian Family ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay at home. Kita jaga kita. Bintang sulu jalan untukku pulang. Oh bintang satu wajah bonda tersayang, keperitan liar yang rahasiakan peri masih bertanya kabar anaknya.
pagi Lebaran. Selamat Hari Raya, sujud anakmu, ampuni dosaku ibu. Selamat Hari Raya, sembah anakmu, tidak tertebus kasihmu ibu, sampai ke hujung masa. Hebatnya Datuk Hatan. Menusuk. Datuk Esther kat mana? Dekat situ ke sini? Tak apa, nanti rasa macam ni sikit kan? Okey, tak apa. Terasa tu penjarakan kita duduk, dia tu. rasa macam kekok. Kan kalau duduk rasa macam malas kan. Kita Betul. pula tak apa. Cergas sikit. Okey, lagu tadi mungkin ramai yang tanya kesyahduannya apa latar belakang lagu tu. Lebaran bonda tu kerana tanpa ibu kita tak ada apa-apa, kita tak wujud dalam dunia ni. Tapi hari raya ni apa-apa pun mesti kita automatically kita punya current letup mak kita. Kita bagi sambil duduk kita terus berbincang. Ciptaan siapa Datuk lagu tu? M. Nasir. Nasir pasti. Okey, baik. Kalau ada yang lagi nak hubungi kami untuk berkongsi cerita pagi raya apa yang dilalui pada hari raya yang pertama, yang kedua bersama kami, nombor telefon ada kami siarkan di 03 77261603 untuk berkongsi apa jua pengalaman yang ceria, yang manis sepanjang anda tempuhi kebiasaan baru dalam Syawal. Raya pertama macam mana pengalaman? Ya. Raya pertama saya beraya dekat-dekat dengan rumah aje. Okey. Tak ada jalan jauh-jauh kan. Pun kita pun tak semua rumah yang terbuka, boleh katakan terbuka lah kira menerima tetamu. Okey, yang terdekat je lah kan? Yang dekat-dekat je rumah kawan-kawan. Sebelum ni mana ada orang pergi beraya pakai penutup muka, face mask, sanitize semua kan? Yeah. Okey, baik. Okey, nanti juga kita akan berkongsi lagi bagaimana perkembangannya di Plaza Gombak, sebab sebelum ni kita laporkan memang lengang, yang bertugas pun hanya mereka yang terlibat dengan industri saja. Baik, tadi Datuk banyak kali tekankan bahawa pentingnya komunikasi ketika raya. Yang bukan hanya komunikasi di alamnya tapi juga komunikasi di depan tu yang mahal harganya. Mungkin nak diingatkan kembali pada penonton. Ya, lebih-lebih lagi untuk anak-anak muda lah. Nak share benda ni pasal macam saya faham itu satu budaya baru. Tetapi dulu kalau kita hari raya tu macam satu benda yang berdiri bulu roma biasa kita nak salam mak bapak kita kan. Sekarang kita dekat masjid pun semua orang pun macam gitu juga kan. Sebelum jadi sepatutnya kalau sembahyang raya kita macam excited nak jumpa kawan-kawan. Tapi everybody semua pun kena ambil gambar satu, okey lah. Itu kenangan. Tapi bila layan telefon tu macam please lah kalau in the future respect hari raya tu. Hari raya tu satu benda kebesaran umat Islam setahun sekali. Setelah kita memenangi perjuangan kita selama sebulan berpuasa, apa salahnya kalau kita half day je. Lepas tu kau mainlah telefon tu nak makan pun tak apa. Di kubu pun kadang berlaku macam tu? Ya. Okey. Tak apa, mungkin Sofia ada satu nak dikongsikan. Menceritakan lagi Malaysia kita pada pagi ini. Pastinya kita meninjau pelbagai aspek dari segi pematuhan ataupun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Dan bagi anda yang ingin tahu sebenarnya Hari Raya Aidilfitri kali ini pastinya mencipta sejarah, kerana buat pertama kali dalam sejarah dunia kita melihat Aidilfitri dan Ramadan ini dalam keadaan yang kita perlu menjaga diri sendiri. Betul. Dan pastinya PDRM di Malaysia, Polis Jaya Malaysia bersiap siaga untuk menjalankan tugasan tak kira dari hari pertama
sehingga ke hari ini untuk memastikan keselamatan kita, untuk memastikan rakyat kita sebenarnya mematuhi segala yang telah pun dirancangkan oleh kerajaan. Dan kru MHI berkesempatan untuk menyertai Ops COVID-19 yang dijalankan oleh IPD Maran di Bandar Maran dan juga Jengka, di mana kita sedia tahu ia menjadi tumpuan ramai kerana ada juga masa segelintir yang ingin merentas negeri. Jadi kita ingin saksikan sebenarnya bingkisan ini berkenaan kawalan pergerakan rentas negeri di Bandar Maran dan Jengka Pahang. Mari kita saksikan. Maran Bandar Sejahtera, sebuah daerah yang terletak di tengah-tengah negeri Pahang. Lebih luas dari negeri Melaka, daerah ini mempunyai kira-kira 130,000 orang penduduk. Dalam membendung penularan wabak COVID-19, PDRM Ibu Pejabat Daerah Maran mengambil perhatian serius dengan menjalankan Ops COVID-19 sejak PKP berkuat kuasa pada Mac lalu. Selain polis, semua anggota agensi kerajaan turut sama turun padang menyertai operasi ini. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB berkuat kuasa, sebahagian besar aktiviti ekonomi dan sosial dibenarkan beroperasi semula. PDRM dan semua agensi kerajaan terbabit akan memastikan orang ramai mengikut SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka, menggunakan cecair pembasmi kuman dan mengamalkan penjarakan sosial. Sekatan jalan raya pula dijalankan untuk memantau pergerakan rentas daerah dan negeri ketika sambutan Aidilfitri. Mereka yang berada di negeri sama dibenarkan pulang tetapi perlu mengikut prosedur SOP semasa perayaan. Bagi daerah Maran ini, aspek penugasan kita bahagikan kepada 3 zon. Bermakna dalam 3 zon posisi ini, peringkat awal kita terpaksa mempunyai lebih kurang 7 sekatan jalan raya. Bermakna kita mengguna sepenuhnya pegawai dan anggota bagi penugasan ini. Sudah hampir 2 bulan, kita masih lagi dalam keadaan bersiap siaga bagi memastikan rantaian COVID-19 ini akan dapat ditangani sepenuhnya. Dalam aspek pencegahan jenayah ketika musim perayaan, rondaan dijalankan mengikut zon diketuai oleh Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Maran di kawasan kejiranan. Anggota dari unit rondaan bermotosikal dan unit kereta peronda sentiasa bersiap sedia dalam memastikan daerah Maran terkawal dari kegiatan jenayah. COVID-19 ni yang tak membolehkan kita bergerak bebas macam tahun-tahun yang sudah. Jadi kita terpaksa banyakkan stay kat rumah lah. Tak boleh nak keluar mana. Jadi luangkan masa untuk keluarga dan hari raya pun macam tu jugalah. Kesanggupan PDRM dan semua agensi yang berhadapan dengan risiko pandemik COVID-19 amat membanggakan dalam menghadapi rintangan yang begitu mencabar pada abad ini. Saya, Ketua Polis Daerah, Ibu Pejabat Polis Daerah Maran ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri 2020. Maaf zahir dan batin. Stay safe, pray for us. Saya, Sarjan 169753 Nurjafni bin Muhammad, mewakili frontliner Ibu Pejabat Polis Daerah Maran ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya, Rebek Muhammad Izzah bin Hamzah, mewakili pasukan sahabat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Antara perkara yang paling dirindui tentunya di highway ni ataupun di lebuh raya ni adalah bagaimana suasana hari raya. Tapi saya difahamkan mereka juga dibekalkan dengan juadah lemang, rendang, ketupat di belakang sana, dan pastinya anggota-anggota yang bertugas akan juga sedikit sebanyak merasai Hari Raya Aidilfitri yang sangat berbeza pada tahun ini. Kembali bersama dengan saya, masih lagi berlintas langsung di Malaysia hari ini di Plaza Tol Gombak, tapi laluan kali ini sedikit berbeza menuju ke Kuala Lumpur, pastinya untuk memantau pergerakan
orang ramai yang dikabarkan kebanyakan mereka yang berada di belah-belah pantai timur ni untuk pulang bermula pada hari ini ataupun esok. Dan pastinya sekarang ini untuk kali ini laporan adalah untuk lebih melihat kepada bagaimana perkembangan pergerakan. Untuk itu mungkin untuk lebih mengetahui, kita akan bersama dengan Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, yang pada ketika ini sedang berada di belakang saya memeriksa antara kenderaan yang dilaporkan sudah mula berada di sini. Tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Selamat Hari Raya terlebih dahulu kita ucapkan. Kita perlu juga mematuhi SOP walaupun berada di atas jalan raya ini. Mungkin Tuan selaku permulaan boleh menceritakan sedikit bagaimana perkembangan dari hari pertama ataupun dari malam raya sehinggalah ke Hari Raya Syawal yang ketiga ini, Tuan. Terima kasih. Sememangnya kita memantau keseluruhan aliran pergerakan dalam fasa kedua op lancar yang kita lancarkan sebenarnya musim perayaan ini. Daripada pemantauan yang kita buat, sebenarnya kenderaan itu memang jauh lebih rendah. Sebagai contohnya di Plaza Tu Gombak ini pada musim perayaan lepas, hampir pada hari ini, pada hari yang tarikh yang sama, sebanyak hampir 566,000 kenderaan yang melalui Plaza Tol ini. Tapi pada hari ini, semalam tempoh 24 jam, hanya 564 buah kenderaan yang melalui Sekatan Jalan Raya. Maknanya kalau dapat disimpulkan di sini bahawa pematuhan yang tinggi sebenarnya di kalangan pengguna jalan raya untuk kembali ke rentas sebenar. Dan daripada ZR yang kita buat ini sebanyak 157 sekatan jalan raya dibuat, dan saya rasa masyarakat sebenarnya khawatir untuk melalui kita punya sekatan jalan raya. Dan apabila melalui sekatan jalan raya, sebenarnya kita mengambil tindakan yang tegas dan juga memeriksa secara terperinci, kerana kita ada mekanisme kita periksa, dan yang melakukan rentas negeri, kita akan ambil tindakan compound. Tindakan compound ni merupakan satu tindakan kerana dia gagal mematuhi SOP yang ditetapkan. Tidak ada rentas negeri sepanjang musim perayaan. Kunjungan pun hanya pada hari raya pertama saja. Tidak ada ziarah dan menziarahi lagi. So ke arah ini juga apabila pengguna jalan raya itu dikenalkan compound, dia diarah berpatah balik ke destinasi asal dia bermula. Jadi ada double trouble dari situ, compound berpatah balik. Dan diarah berpatah balik. Ya, baik. Tuan mungkin boleh ceritakan sebab sekarang ni keadaan di belakang ni memang sangat lengang, seperti yang Tuan kata, terlalu luar biasalah keadaannya. Dibandingkan dengan sekatan jalan raya di kawasan lain, kalau boleh ceritakan sedikit. Okey, kita ada 70 sekatan jalan raya yang didirikan di Lebuh Raya. Dan 7 Lebuh Raya ni merupakan 7 SJR ni, sekatan jalan raya ini merupakan SJR main gate yang mengawal aliran keluar masuk ke utara, selatan dan juga timur. Ini merupakan main gate yang mengawal aliran keluar masuk ke timur dan juga ke Lembah Kelang. Jadi pada dasarnya memang tahap aliran itu memang rendah, di bawah 20%. Dan kebanyakannya yang melalui sekatan jalan raya, ada surat kebenaran yang telah diberikan terdahulu dan ada sebab-sebab yang khusus untuk mereka melalui sekatan jalan raya. So, saya nak mengambil kesempatan di sini supaya masyarakat yang masih di luar daerah, luar negeri, tidak lagi kembali ke wilayah asal. So, kita memberikan amaran yang keras supaya pematuhan PKP ini akan dapat dipatuhi oleh masyarakat dan pengguna jalan raya. Dan pastinya ada juga yang telah memuat naik bahawa mereka kadang-kadang terlepas antara sekatan. Tapi baru tadi juga ada satu pesalah yang dikenakan kompaun. Antara alasannya adalah untuk cuba membeli barang di negeri lain. Jadi mungkin Tuan lebih banyak pengalaman bersama dengan anggota lain berkenaan dengan antara alasan yang kerap diberikan ketika melalui sekatan jalan raya ini, Tuan. Okay, alasan yang kerap diberikan untuk balik beraya lah. Memang kita tidak dapat nafikan ini musim perayaan. Selain daripada balik beraya, nak ziarah keluarga, isteri yang bersalin, kemudian dipanggil balik untuk bertugas di tempat kerja. Tapi bila diminta surat daripada majikan, memang tidak ada surat yang membuktikan bahawa mereka dipanggil untuk kembali bertugas. Dan juga alasan yang paling banyak juga untuk keluar membeli barang keperluan harian. Saya rasa barang keperluan harian ini boleh dibeli di sektor yang berdekatan dan bukannya merentas negeri dan sepadan untuk mendapatkan barang keperluan asas. Itu mungkin antara alasan yang kerap kali diberikan. Tuan, kita ingin mengambil kesempatan kerana anggota juga difahamkan 24 jam mereka berkawal di sini. Tuan mungkin boleh mewakili mereka untuk musim perayaan ini, baru Syawal ketiga. Tidak terlambat untuk menyampaikan ucapan Hari Raya dan juga mungkin sedikit penghargaan kepada barisan petugas harapan, terutamanya daripada anggota-anggota Tuan sendiri. Terima kasih. Ini merupakan sumbangan PDRM kepada masyarakat dalam menghentikan penularan COVID-19. So, pada kesempatan ini bagi pihak semua warga petugas Sekatan Jalan Raya seluruh Malaysia
Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari kami warga Polis Diraja Malaysia, dan bagi pengguna jalan yang lain, duduk rumah, kami jaga, kita mesti menang. InsyaAllah Tuan. Ini antara semangat yang ditunjukkan oleh Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Selamat Hari Raya kita ucapkan. Ini antara norma baharu yang perlu kita patuhi juga. Dan terima kasih juga kepada semua anggota yang menjaga kawasan di sini. Dan pastinya kita ingin berhenti rehat seketika. Kita mungkin tamatkan lintas langsung di Plaza Tol Gombak ini. Dan dari saya Hanif Yusof juga, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita berhenti rehat seketika. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat Aidilfitri kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdi Shah F1 bin Abdul Rahim dari Konsulat Jeneral Malaysia Frankfurt dan keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay home, stay safe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aidilfitri. Kami dari Konsulat Jeneral Malaysia Frankfurt dan semua ketua-ketua jabatan dari TPA, para Maida, Matrik dan Tanjungan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonathan. Saya Anis. Saya Aida. Saya Ismail. Saya Robert. Kami dari Cork Island ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Muhammad Nakib bin Muhammad daripada Shah Alam ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada ibu dan ayah saya yang berada di Kepala Batas Pulau Pinang, dengan ucapan minta maaf banyak tahun ni tak dapat nak balik beraya atas kekangan waktu dan juga PKP. So moga mak ayah sihat sentiasa. Tahun ni kita tak adalah kita nak beraya, nak gurau-gurau, nak maaf-maafan. Assalamualaikum. Okey, masih kita bawakan di Syawal ketiga. Saya bertemankan Irozaini dan juga Datuk Hatan. Kami memberikan kepada anda penceritaan perkongsian yang menarik. Kalau di rumah di Melaka? Melima Melaka. Okey, jadi menu apa kalau pergi pagi tu? Sup gearbox. Oish, lain macam. Lain macam. Okey. Sempatlah juga hantar ke saudara terdekat. Dia sebenarnya rumah dia dekat-dekat je. Sebelah-sebelah je. Okey. Betul, tadi kita berbincang macam perlu diajar juga kepada generasi baru ni untuk akan datang ni lah, untuk hidupkan kembali kan. Kalau tidak nanti tak ada orang tua yang tegas macam menentukan mati ya. Tradisi roh yang hidupkan Syawal tu. Tradisi Syawal, tradisi Ramadan ni sebenarnya kita kena beritahu ke anak muda pasal, especially yang di bandar. Di kampung mungkin ada mewarisi bandar, pasal tu kita nanti kalau kita tanya budak tahu ponjot tak tahu. Ya. Tapi dia orang budak-budak yang bandar ni so called urban sangat ni. So macam benda dia orang tak angkat tahu lah benda tu. Kan? Tapi saya tak, anak saya macam kena cerita ke. Kita ni asal dari kampung. Satu dia buat single dia, kau buat tajuk lagu kau budak kampung. Walaupun urban kan. Kita kena ada susul galur. Asal usul kita jangan lupa. Baik, itu dia. Bisobana. Baik, kita ada pemanggil lagi. Nak bersembang, bercerita tentang Kemeriahan Raya. Di talian siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa agaknya tu? Nama saya Noh Hanafi bin Mahat daripada Kelai. Okey, baik, ada ucapan raya, dipersilakan. Okey, ucapan raya, saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada keluarga saya dan juga kepada kedua ibu bapa saya di Sipar Renggam serta wakil SK Kulai.
Ya. Dengan kata selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okey, terima kasih atas ucapannya. Ya, saya. Okey, baik. Dan masih agak terhad ni, Izzuan ada ucapan untuk peminat, untuk kaum keluarga, sahabat lain, dipersilakan. Ucapan saya selamat Hari Raya untuk ahli keluarga saya di Melaka, di Johor, di Negeri Sembilan, di Kedah, di Perak. Tahun ni kita tak dapat nak berjumpa, beraya bersama-sama. Ucapan saya juga kepada untuk frontline kita yang banyak bertukar lumus untuk negara kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Betul. Awak ni style orang lama jiwa. Datuk, sesuatu untuk peminat ni. Untuk sahabat-sahabat di luar sana, untuk pendengar-pendengar atau penyokong-penyokong saya, peminat-peminat ke seni muzik tanah air, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada keluarga saya di kampung. Kita sama-sama faham, kita sama-sama redha. Jadi insya-Allah kita doakan yang terbaik dan semoga kita terus tahan dengan ini. Kita mesti menang. Kita nak kena menang. Jadi stay home, stay safe, ikut SOP apa yang patut untuk kita sedang berperang ni. Jadi insya-Allah saya doakan semoga kita menyambut Aidilfitri dalam kesederhanaan. Walaupun rendang tak berbuah, inilah tangisan marhanis ya. Ya, okey, baik. Baik, okey, Sofia dan juga Balkis pasti ada juga perkongsian ni, silakan. Tapi sebelum tu kita ada pemanggil dulu. Dari talian Hajar Siti Zaliha. Selamat pagi, Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Membuka kata di MHI kita bersyarat. Ampun maaf benda pinta. Harap semua dalam kerelaan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Pasal Aidilfitri tu dia kaki pantun kan. Banyak peminat Fitri hari ni ya sebenarnya. Jadi orang dalam kesunyian raya ni duduk sorang-sorang. Kita gembirakanlah bersama MHI. Betul. Terima kasih juga kerana bersudi menggembirakan masa. Spontan lagi lah pantun benda lagi ya. Okey, Ni satu lagi. boleh malam raya berbalas ni. pasang pelita dari jauh nampak cahaya. Kita mesti jaga kita pasti selamat di hari raya. Fitri Raya. Tuan, silakan. Jawab, balas. Itu dia. Itulah tadi tak pasang balas, tak pelita boleh kan. tu. Bonda bagi spontan. Okey. Hujan rintik-rintik, tumbuh bunga lalang. Bonda tersangat cantik, kami terpaut sayang. Apa ya? Memujuk hati juga kan? Kau main ya. Dia macam ni. Pagi-pagi menebang tebu. Ada lagi? Okey. Jangan sampai menimpa lada. Janganlah banyak memuji-muji wahailah kamu. Sebab tak kenal siapalah bonda. Yang benarnya bonda ni mak tuan dah senja dah. Faham. Faham ya. Kajang Pak Malau, kajang bertempat. Nak jawab juga. Alhamdulillah raya ni anak-anak bonda mendengar cakap bonda. Alhamdulillah. Mana yang tak lintas sempadan tu memang tak balik, tak ikut lorong tikus ke lorong mana ke. Yang dalam negeri pun bonda tu kan. Yang perempuan tu Cino Aksa daripada Bukit Raja dia balik petang Melemang tu lah. Pasal tak dibenarkan ke kubur melawat kubur. Tapi dia memang tiap-tiap tahun nak pergi kubur, jadi dia balik masa petang. Ubahkan kebiasaan tu. Lepas tu yang lepas tu bonda arahkan yang 2 orang tu balik. Bonda kata tak boleh lebih daripada 10 orang. Jadi alhamdulillah. Baik, terima kasih bonda. Alangkah sedih ni sebab tak cukup masa ni. Bonda buat ucapan ya, selamat Aidilfitri. Salam Aidilfitri diucapkan kepada semua anggota keluarga TV3, sanak saudara dan sahabat handai dan siapa saja yang mengenalkan bonda. Bonda minta ampun dan maaf jika tersalah kata. Sama-samalah kita meredakan apa juga Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama ke syurga. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih bonda. Alhamdulillah. Baik, itu antara perkongsian yang cukup menarik. Kita melihat sebenarnya begitu rancak lagi semangat kita kan. Walkish kalau dijadikan satu pesanan untuk kesemua yang pastinya mempunyai cabaran tersendiri sepanjang PKP, Ramadan dan Raya. Macam mana kita nak kukuh dan kekal kuatkan diri kita seperti Walkish. Betul. Peluang saya dekat sini untuk
bagi semangat pada penonton MHI. Kita sama-samalah fikirkan sentiasa positif. Walaupun apa cabaran yang datang, kita kena set mind kita, benda ni berada di depan kita, di sekitar kita. Jadi kita sama-samalah cari peluang dan ruang, walaupun saya faham semua orang terkesan. Termasuklah kami di belakang tabir, pelakon, penyanyi, semualah terkesan. Tapi kita sentiasa ada ruang dan peluang untuk mencari bagaimana untuk kita mengubah kehidupan yang dulu menjadi sekarang. Untuk saya harap sangat semua yang ada masalah kesihatan ke, ada anak yang sakit, sama-sama jaga. Okey, sama-sama kita jaga kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Balkis meluangkan masa dari pagi sampai sekarang ni. Dan juga pada tetamu kita yang berada dengan kita sampai ke hujung rancangan dan juga Lerimba Baskers. Terima kasih. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sanak kaum family. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini, tua muda wajah berseri-seri. Selamat hari raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai